Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadi Bahani binti Osman Rani. Nombor kad matrik 282765 daripada Pusat UiM Langkawi. Nama saya Muhammad Khaimil Azwan bin Mazlan, nombor matrik 282820. Pengenalan kepada organisasi. Polis Diraja Malaysia ialah sebuah pasukan polis Malaysia yang terdiri daripada 111,450 orang pegawai dan anggota dan beribu pejabat di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur. Pasukan berseragam ini adalah unik disebabkan berbanding dengan negara lain. Pertubuhan ini adalah terpusat iaitu segala bentuk kepolisan dari polis tugas am ke perisikan adalah di bawah bidang kuasanya. Sebagai sebuah institusi penguatkuasa yang mempunyai sejarah, sudah tentu PDRM mempunyai budaya organisasi yang cukup berpengaruh dan kesan yang ketara terhadap ahli-ahlinya. Huraian bidang komunikasi organisasi. Kami telah menemubual salah seorang pegawai atasan yang memegang jawatan Ketua Bahagian Pengurusan di Ibu Pejabat Polis Langkawi Kedah dan menanyakan sebersedikit keberkesanan komunikasi organisasi terhadap pencapaian matlamat organisasi. Terdapat 3 huraian bidang komunikasi, iaitu yang pertama, menurut beliau, komunikasi organisasi di dalam pasukan PDRM menjadi amalan yang banyak membantu dalam pentadbiran organisasi ini. Semua pegawai atasan dan anggota bawahan dalam pasukan ini perlu menyedari bagaimana tingkah laku untuk menyediakan persekitaran kerja yang terbaik. Yang kedua, menurut Wikipedia, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Dan yang ketiga adalah terdapat beberapa kepentingan komunikasi organisasi ini dalam PDRM, iaitu hubungan dalam organisasi, yang kedua hubungan dengan pihak luar organisasi dan hubungan antara individu dalam organisasi. Terdapat 7 amalan-amalan komunikasi organisasi. Yang pertama adalah sistem pengurusan. Yang kedua, iklim dan budaya organisasi. Yang ketiga, jaringan komunikasi. Yang keempat, buat keputusan. Yang kelima, kepimpinan. Yang keenam, etika komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Okey, seterusnya kita akan melihat kesan amalan komunikasi organisasi terhadap pencapaian matlamat di dalam PDRM. Dengan adanya amalan komunikasi ini, komunikasi yang berlaku di antara pegawai dan anggota bawahan melalui perbincangan atau perjumpaan mengenai isu atau masalah yang dihadapi oleh anggota bawahan dapat diselesaikan. Dengan adanya amalan komunikasi ini, ia jelas akan mewujudkan komunikasi dua hala yang menjadikan suasana di dalam organisasi itu lebih mesra, yang di mana ia akan lebih menunjukkan tiada batasan komunikasi di antara pihak, pegawai dan anggota bawahan. Amalan komunikasi ini juga akan membina persahabatan di antara ahli kumpulan ataupun pihak atasan dan pihak anggota bawahan di dalam melaksanakan sebarang tugas. Dengan adanya persahabatan ini, pencapaian sesuatu organisasi dapat dicapai dengan efektif. Amalan komunikasi organisasi ini juga menggunakan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT. PDRM telah banyak menggunakan ICT dalam melaksanakan kerja penyiasatan, pentadbiran dan sebagainya. Dengan kemajuan ini banyak membantu PDRM dalam memantapkan lagi cara kerja yang lebih produktif. Okey, slide seterusnya adalah bagaimana amalan komunikasi organisasi ini boleh ditingkatkan lagi untuk organisasi PDRM. Okay, jika kita melihat salah satu komponen yang ada di dalam komunikasi organisasi adalah iklim dan budaya organisasi. Iklim ni dianggap sebagai tanggapan mengenai nilai-nilai yang wujud dalam organisasi. Manakala budaya adalah perkongsian andaian asas yang diamalkan oleh ahli kumpulan.
PDRM perlu menekankan nilai integriti yang perlu ada di dalam setiap kaki tangannya supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih amanah dan bertanggungjawab. Amalan-amalan komunikasi yang tidak sihat seperti pengambilan rasuah yang sudah menjadi budaya di dalam pekerjaan pada hari ini perlu dielakkan dan pihak atasan perlu mengambil langkah proaktif bagi menangani isu-isu rasuah supaya ia tidak berterusan menjadi amalan budaya kepada generasi-generasi baru yang akan datang. Corak pimpinan tidak boleh mengamalkan satu gaya kepimpinan sahaja. Sebaliknya, pemimpin perlu mempelbagaikan gaya kepimpinan mengikut situasi. Kepimpinan adalah peranan yang perlu dimainkan oleh seorang pemimpin dalam membantu ahli organisasi menjayakan sesuatu matlamat. Okey, sebagai kesimpulannya, kepentingan komunikasi organisasi dalam mencapai keberkesanan pengurusan dan matlamat organisasi sudah terang lagi bersuluh. Amalan komunikasi yang diterapkan oleh pihak atasan hingga anggota bawahan dalam PDRM ini membuktikan tanpa kewujudan komunikasi organisasi ini sukar untuk PDRM mencapai matlamat. Amalan-amalan yang diguna pakai hari ini juga perlu ditambah baikkan ke arah yang lebih efektif agar segala kerja dapat dijalankan dengan baik di dalam organisasi. Sekian, terima kasih.